Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Jabal Uhud menyimpan sebuah catatan duka tentera Islam. Duka itu bukanlah kerana gugurnya jasad menyembah bumi, tetapi iktibar yang harus diambil jika berpaling ketaatan daripada Allah dan Rasulnya. Menyingkap sejarah di kawasan perbukitan ini adalah ziarah terakhir saya di Madinah. Perang Uhud menyaksikan Nabi Muhammad SAW memimpin tentera Islam menentang pasukan perang pimpinan Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada 3 Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu setahun selepas perintah berpuasa diturunkan kepada umat Islam. Di hamparan Jabal Uhud ini, agenda wajib para jemaah ialah menziarahi kawasan pusara para syuhada yang syahid dalam pertempuran membela agama Allah. 700 pejuang Islam terpaksa bertempur dengan tentera lawan yang memiliki kekuatan lebih 3 kali ganda jumlahnya. Umat Islam mengingati sejarah Perang Uhud kerana kekalahan pada tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita halusi dan dalami tentang Perang Uhud ini, ia ada kaitan yang sangat rapat dengan Perang Badar yang berlaku ketika Ramadan. Bermaksud selepas itu, Rasulullah telah menyediakan satu medan latihan dan pusat latihan terbaik untuk menggilap lebih ramai para pejuang mujahid yang sanggup mati di jalan agama demi Islam tercinta. Kesannya, 70 orang mati sebagai syuhada yang akan terus dikenang dalam sejarah Islam. Hari ini, selepas menziarahi Bukit Uhud, saya akan berbuka di rumah Ustaz Asri sebelum meninggalkan kota Madinah. Walaupun Ramadan tahun ini agak panas, saya dan Ustaz Asri ingin berada lebih lama di Jabal Uhud untuk menyelami kisah mereka yang gugur syahid dalam peristiwa bersejarah di sini. Mereka yakin apabila dapat kemenangan, itulah dapat kemenangan pada orang Islam. Ini kekuatan mereka, bukan pada alat senjata. Dan sekiranya kalau mereka mati, sebenarnya bukan maknanya kalah. Mereka dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat syahid ataupun dapat syuhada. Dan orang mati syahid ni kan, jasad mereka terhancur, dan seperti mana peperangan Uhud ni juga kan, jasad mereka terhancur dan juga dapat syafaat
keluarga mereka di akhirat kelak nanti apabila mereka dapat mati syahid ya Allah SWT. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 169 yang bermaksud, dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh, yang gugur syahid pada jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka adalah hidup secara istimewa di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Peniaga kurma tetap berniaga di kaki Jabal Uhud walaupun kebanyakan kedai ditutup pada siang hari. Kebanjiran jemaah di bulan yang mulia ini mendorong peniaga terus bekerja walaupun cuaca panas membahang. Saya menangguhkan sebentar lawatan di lokasi bersejarah ini kerana Ustaz Asri ada urusan yang perlu disegerakan. Kami ke ladang kambing di pinggir Madinah. Ustaz Asri ingin membeli kambing untuk dijadikan hidangan berbuka puasa di rumahnya nanti. Seperti di Mekah, kota Madinah juga memiliki pasar khusus menjual binatang ternakan, antaranya kambing. Pelbagai jenis pakan kambing dijual di sini. Ketika musim haji, bilangan kambing di sini lebih banyak dan harganya juga lebih mahal. Baka kambing berbagai jenis menyukarkan pembeli membuat pilihan. Hanya mereka yang berpengalaman mengetahui cara mendapatkan kambing yang baik pada harga berpatutan. Kalau kibas yang tidak ada lemak langsung memang tak sedap. Tapi contoh kambing barbari tadi banyak lemak sangat. Lepas tu dia harga murah. Tapi bila lemak banyak sangat ni dia kurang sedap juga. Ni anggaran dia dalam 1,000 lebih. Pengalaman tinggal bersama masyarakat Arab membantu Ustaz Asri memilih kambing yang terbaik. Kambing ni dia tengok gigi. Kalau gigi tu ada 2, maknanya yang nak masak segera dan masak kemudian pun boleh, maknanya sentiasa lembut daging dia. Tapi kalau ada 4 gigi tu, dia akan buka sekejap boleh tengok. Yang ada 4 gigi tu untuk masak segera makan boleh. Tapi untuk simpan dalam freezer TS lama-lama tu akan jadi keras daging. Okey, yang macam ni kambing macam ni untuk nak simpan dalam freezer memang dia akan keras daging lama-lamanya. Tapi kalau untuk nak masak segera memang tak apa. Macam tu. Kita nak ambil mana yang 2? Kita ambil yang 2 untuk nak masak segera. Yang 2 boleh, yang 4 pun boleh. Tapi insya-Allah dia pilih tidak. Jadi Abdul Jalil cadangkan kambing ni dia ada 4 gigi ya. Maksudnya kalau kita sebenarnya tu kena makan segera elok lah. Kalau simpan lama ni takut dia keras. Jadi rasanya boleh ustaz ni? Ini ya kita akan pilih. Okey, kita pilih ini. Boleh Jalil? Ada lagi ini. Makul gas dah. Abdul Jalil, pekerja di sini, akhirnya memilih seekor kambing terbaik untuk kami. Kambing bergigi 2. هذا تو ربع Itu nak عشان هو سوى itu ni. تو ربع لسه ما يكمل ربع Ni 2. Ni 2. Ni 2 Ustaz Fitri. Ni yang saya kata 2. Maknanya yang masuk dalam freezer pun dia tak akan keras daging. Dalam 2, 3, 4 bulan. Sebab tu biasa orang masuk dalam freezer ni dia ambil yang ada 2 gigi. Bahasa Arab disebut tu ni. Nampaknya ganti yang baru yang itu ada 2 gigi, maksudnya dia memang dagingnya enak, muda dan juga boleh disimpan lama. Ada laham ketir? اي Syaham tu syaham? في شهر Jadi kambing ni akan dibawa ke tempat sembelihan, bukan di sini, di tempat lain. Dan kemudian lagi ni akan diproses seperti biasa. Kita
telah pilih kambing yang nama dia Sawakini. Sawakini yang terkenal lah di negara Arab Saudi ni. Memang kalau untuk nasi mandi, nasi Bukhari memang kambing terpilih. Dia banyak jenis kambing, di antara Barbari, Harri, Naimi, Sawakini yang kita dah pilih sekarang. Apa yang dimaksudkan dengan 2 gigi atau 4 gigi ialah barisan gigi kambing di bahagian bawah yang lebih besar. Jika keempat-empat giginya sama besar, menandakan kambing itu agak tua. Manakala jika hanya 2 gigi sahaja kelihatan besar, menandakan kambing itu lebih muda. Kambing yang kami pilih dibawa Abdul Jalil ke tempat sembelihan, kira-kira 1 kilometer dari tempat jualannya. Mujurlah, pusat sembelihan ini tidak sibuk. Kambing diuruskan dengan pantas setelah pemeriksaan kesihatan dilakukan. Teknologi baru juga membantu kecekapan pengurusan di sini. Baik, ini daging yang telah pun siap diproses. Sembelih campur dengan proses semua tak sampai 10 minit. Memang pantas dengan kos yang rendah, iaitu cuma RM15. Dan kami akan hantar terusnya ke restoran untuk dibuat menu yang kami pilih sendiri. Ustaz Asri membawa daging sembelihan yang telah dibersihkan ke sebuah tempat memasak nasi Bukhari untuk juadah berbuka malam ini. Sementara menunggu menu bersama daging kambing siap dimasak, saya kembali ke Jabal Uhud. Diberitakan tentera Islam berundur ke Bukit Uhud setelah diserang tentera berkuda musyrikin Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan di sebuah gua kecil yang hanya boleh menempatkan 4 orang di dalamnya. Selepas bertempur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring tidak sedarkan diri, manakala para sahabat berkubu di bawah bukit bagi menyekat serangan kaum musyrikin. Rasulullah patah gigi dan cedera di bahagian muka. Tentera musyrikin menyampaikan berita palsu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Diceritakan Rasulullah pernah bersembunyi di sini ketika berlakunya satu pertempuran dengan tentera musuh. Dan ketika itu darah Rasulullah memancut keluar dan darah itu kekal mengharum sehingga ke hari ini. Namun kalau kita perhatikan, strukturnya telah pun ditutup dan juga disiminkan untuk mengelakkan berlakunya perkara syirik dan kurafat oleh mereka yang obses dan fanatik. Saya meluangkan sedikit masa di pintu gua ini, mengenang sejarah Uhud yang menyaksikan kekasih Allah tercedera kerana berjuang bersama pengikutnya. Beberapa jam sebelum waktu berbuka, petugas di restoran nasi Bukhari memulakan kerja merebus kambing yang telah kami tempah. Daging direbus pada suhu tinggi agar ia lembut sepenuhnya. Daging kambing itu akan dicampur ke dalam nasi yang sudah dimasak. Ketika kami masuk ke dapur, pemilik restoran ini, Abdul Aziz, memantau rapi para pekerjanya untuk memastikan mutu masakan sentiasa terjaga. Reputasi kedainya sangat baik di kalangan masyarakat setempat. Tidak hairanlah dalam sehari
Dapur restorannya menerima tempahan tidak kurang daripada 50 pelanggan. Kebanyakannya untuk majlis berbuka puasa. Inilah tradisi bagi masyarakat setempat di sini, di mana kalau mereka dah pilih kambing pada waktu pagi ataupun tengah hari, hanya hantar kemudian ambil sahaja di sini untuk melakukan buka puasa secara berjemaah, dan insya-Allah apa yang dibuat ini adalah satu ganjaran yang cukup bermakna, kita mengeratkan persaudaraan dan juga perpaduan. Ya. Ini untuk kemudahan bagi kita, tak payah kita susah-susah nak masak dan sebagainya. Bermula kita pilih kambing tadi, kita hantar terus ke sini dan kita ambil yang siap-siap sahaja. Majlis berbuka puasa malam ini diadakan di rumah Ustaz Asri di sebuah perkampungan Badui. Inilah peluang untuk kami menjalinkan silaturahim dengan sebahagian pelajar Malaysia di Madinah. Pelajar yang hadir ini ialah mereka yang tinggal berhampiran rumah Ustaz Asri. Kami bertukar-tukar pandangan tentang Islam dan kemuliaan jihad. Kekuatan utama umat Islam adalah iman itu sendiri. Yang mana bila iman tu dipegang dengan kuat, hatta walaupun orang kata bulan puasa, kan, setakat pergi perang tu benda tu jadi benda yang biasa. Dakwah yang tidak berstrategi akan dikalahkan dengan kebatilan yang berstrategi. Jadi bila mana kita menyampaikan dakwah yang secara berjemaah ni menyebabkan kita boleh untuk merangka strategi kita, membuat perancangan dengan sebaik mungkin, dan benda itulah yang akan menjadikan dakwah kita lebih berkesan. Pertemuan yang singkat namun begitu bermakna membenihkan fikrah yang baik dalam menyemarakkan dakwah Islamiah oleh umat Islam hari ini. Dakwah Rasulullah menjadi inspirasi perjuangan yang sejati. Selepas membasuhkan tekak dan menikmati seputeri dua Tamar Madinah, kami bersolat jemaah. Nasi Bukhari yang enak menjadi rezeki kami hari ini. Beras panjang bertabur kacang dan rempah ratus yang diberap dengan daging kambing ternyata begitu membangkitkan selera. Seekor kambing sudah cukup untuk dinikmati oleh 17 orang pada malam ini. Hari ini kita buka puasa sama-sama dan kita boleh rasa depan kita ada saudara kita dan kita dah lapar sama-sama. Kadang kita buka puasa sama-sama, itulah tanda kata saudara, insya-Allah. Ya, Ramadan ni memang bulan persaudaraan Ustaz ya. Memupuk perpaduan yang jitu dan murni. Terima kasih layanan kami. Okay, InsyaAllah terjumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. InsyaAllah. Ya. Taqabbalallah minna minkum insya-Allah. Amal salih. Ustaz. Pertemuan dengan Ustaz Asri sampai di sini. Banyak ilmu yang dicurahkannya sepanjang perjalanan kami di kota Madinah. Dari rumah Ustaz Asri, kami terus menuju Jeddah. Perjalanan sejauh 330 km untuk tiba di Jeddah. Kami bakal menyaksikan sambutan penghujung Ramadan di sana. في هذا الشهر الفضيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما وكان أجود ما يكون في رمضان كان كالريح المرسلة بالخير امسحوا دمعة اليتيم في هذا الشهر الفضيل